زرت Why cannot? Huh? Testing, 1, 2, 3, testing. Assalamualaikum. Semua boleh dengar? Boleh. boleh dok. Clear Alright, saya harap semua sihat berada dalam keadaan yang dirahmati, dalam kesihatan yang baik. Salam PKPD buat yang masih nak masuk boleh kongsikan link. InsyaAllah our sharing tonight will not be long. Saya cuba make it short and concise, and I'll share my opinion. Feel free to rectify me if I did any wrong. Okay. Anggap saja ni sesi santai untuk kita bertukar pandangan bertukar pendapat. I might be wrong. Okay. So Mana saya nak mute? Mic. sekejap saya nak mute sekejap. Hello semua.
Testing. Testing, 1, 2, 3. Testing. Clear? Sorry, I cannot hear myself. Jap. Okay, alright. Okay, saya terus start dengan saya punya sharing. Okay, how to start? I can start dengan my disclaimer dulu. Okay, first of all, nama saya Dr. Iskandar Izzuddin Maino. Saya hanyalah pegawai perubatan kontrak. Okay, yes, yang korang dengar pasal hartal tu. So, I'm the one. And here I am. Okay, so I'm not on call tonight. So, I will be here sharing to you about CITOS. So, I'm not the orang yang sangat arif lah untuk financial. So, feel free to rectify me. We learn together. And along the journey, feel free kalau korang nak tanya soalan apa-apa. Nanti at the end of the session, I'll go through your Q&A. Okay? Alright, so disclaimer. Saya bagi pihak Investor Lab, bukanlah badan ataupun organisasi yang berdaftar untuk pelaburan ekuiti. Apa-apa barang bentuk yang menyerupainya pun saya bukan. Jadi sebarang sharing yang saya bagi ni, this is all my personal punya peribadi yang saya baca, yang saya go through. And this very important, sangat penting untuk you all buat kajian sendiri terlebih dahulu sebelum apa-apa keputusan pelaburan. My opinion is not qualified untuk replace mana-mana nasihat profesional kewangan yang lebih memahami kedudukan kewangan anda. So I have to put this, alright? So feel free untuk add kalau ada apa-apa tak setuju, alright? So apa yang akan saya cover? Ada 4 benda. So prestasi IPO, saya buat slide 30 Jun. So cerita dan analisa bisnes CITOS sikit. And then kedudukan kewangan. And then okay ke KO. Yang korang nak tahu yang last ni kan. But I think let's not jump straight away daripada yang hujung tu. Kita go through sikit. Alright. So performance IPO so far. Kalau kita bandingkan 2020 dengan 2021, which is half year, separuh jalan. Apa yang kita boleh nampak adalah oversubscription rate berkali ganda, hampir 3 kali ganda oversubscription rate pada tahun 2021 berbanding tahun lepas. Ini memberitahu bahawa pelabur kita nombor 1 dah mula celik. Tahniah. Okay, mungkin sebab efek COVID, efek PKP and moratorium, all those things take into the picture. And number 2, what I can say is that kalau korang perasan sebelum ni kita ada satu giant IPO, which is Mr. DIY, and the oversubscription rate is only 4 times. It is a very undemanding. So this year kita ada satu lagi, a biggest IPO of the year, which is CITOS. So you guys rasa akan jadi macam DIY ataupun tidak? I can say it's absolutely not. Okay, because manusia ni dia ada satu perangai yang kalau I bagi example what happened to Flexi Dynamic. Because masa Mobilia was launched, dia oversubscribed 92 times. So what happened? Those person yang tak dapat Mobilia, they apply Flexi Dynamic, and that cause overflow ataupun terlampau besar minat yang berlaku pada Flexi Dynamic. It's because number 1, psychologically harga lebih murah daripada Mobilia. Walaupun 1 sen, it makes a difference. Alright, walaupun 20 sen dengan 23, walaupun 3 sen, but it makes a difference. Tapi itu yang menarik minat para pelabur, sehingga kan oversubscription rate almost double, 155 times. Tapi adakah efek tu berkekalan? Yes, that's why you can see after that Volcano oversubscribe 176 times. The question is, kenapa yang selepas tu dah tak jadi macam tu? It's because people get fed up. Okay, you have to understand first of all psychology. Okay, manusia tak bullish all those every single time. So apa yang berlaku pada oversubscription rate, it tells you of pessimistic or optimistic, optimism level. So Mr. DIY, not really optimism level, 4.7. I was the only one who is bullish on Mr. DIY. I make a long thread, like super long thread. Aku short sendiri. And later that people realize
Mr. DIY dah pergi RM4 and then sekarang dah retrace balik pada RM3.7. I am not a perfect guy. I also bound to error, but it is history lah, by history. Kenapa I said Mr. DIY that time was great? It's because I already studied Home Depot. And Home Depot memang a multi-bagger stock in US. So sejarah yang sama berulang dekat Bursa Malaysia. So apa yang kita nak compare kalau kita bandingkan dengan CITOS, that will be covered later. So, yep. Susah nak dapat IPO untuk tahun ni. I'm so sorry. Lagi banyak you punya modal, lagi besar you punya potensi untuk dapat. And then apa yang I perasan, kalau kita bandingkan data-data distribution, 10% chances untuk menang tu memang kalau you ambil unit yang besar lah. Dia orang memang dah ada taburan macam tu. But masa Flexi Dynamic, I got Flexi Dynamic, Alhamdulillah. I only applied a small portion. Tak perlu sampai beratus-ratus ribu lot lah. So I apply only small lot. I got, but my friend, my remiser also tak dapat. So it's a fate jugalah. Ia adalah berkenaan dengan luck and rezeki. Okay, so don't give up. The key is try. Okay. Alright. So this one I took from one Stockbit punya person. Okay, Zifu, you can follow. Humble investor. Dia make a nice diagram. Okay, apa yang berlaku adalah CITOS nak launch public. So CITOS nak launch public and you have to understand berapa bahagian untuk kita. That is the most important one. Total shares yang akan diterbitkan adalah 2.2 billion. Tapi yang tinggal untuk kita, especially Bumi Putra, which is only a 1%. This is a very, very small float. Okay, and then institutional also 1%. Yang selebihnya, dia dah ada orang yang untuk yang belilah. Okay, alright. So 40% comprises of enlarged share capital. Share capital ni adalah modalnya dan new share is only 9%. So sebenarnya tak terlampau besar share yang diciptakan. Dia berbeza dengan Mr. DIY. Mr. DIY, kalau you guys go back, tengok dalam prospectus dia, dia berbeza dekat sini. Okay, the reason why harga tak melambung is because the market itself, the psychology is in bearish. Orang tak berapa minat dengan harga yang mahal. And then number two, share base yang diciptakan pun agak besar. Okay, so ni penting. Next, untuk apa IPO tu dilancarkan? Alright, so kalau kita tengok kat sini, 70% nak guna bayar hutang. Alright, simply put, dia orang nak dapat 220 juta. So about 150 million like that, 160 million like that, dia orang nak bayar. So berapa hutang yang CITOS ada? I will share later. Selebihnya, dia nak guna untuk potential acquisition. And then fee yang untuk dibayar lah about 3%. Okay. So mari kita kenal sikit lah CITOS. CITOS ni nama dia credit tip of service lah. Maksudnya you nak ambil kalau orang tu dia nak ambil hutang, ujung jari je. Macam tu. So simple is CITOS. Berapa umur syarikat? 31 tahun. Kenapa penting untuk kita tahu umur syarikat? Tak pernah kan dalam analisis kita selit umur syarikat ni. Tapi umur syarikat sangat penting because I learn from Aswad dan Modern is that a corporate life cycle will tell you how much further upside left. I show you a one diagram. Boleh nampak ke? This corporate life cycle. Kalau nampak boleh komen. Alright, Chun. So kita ada 6 stage. Sebenarnya company ni macam manusia, kan? Kita ada baby, and then kita ada toddlers, and then we have teenagers, adult, and then veteran, and then meninggal lah. So tak ada company yang stays forever. There's no such thing as company 1000 tahun or 100,000 tahun. There's no such thing. Company akan berganti. Begitulah aturannya. So apa yang you kena tahu, kat mana CITOS ni? So CITOS tadi umur 31. Umur 31 kalau dalam financial industry agak-agak kat mana? Untuk orang financial dia boleh jawab benda ni. Untuk orang yang bukan daripada financial agak kesukaran. So tak apa, kita go through. Okay? Adakah dia startup? Tak ada hutang.
Sitos ada hutang tak? Ada. So automatic you dah buang stage 1 dengan stage 2. So tinggal stage 3. High growth. Berapa growth sitos? So ni yang kita kena tanya diri kita. Berapakah percentage of revenue growth? Berapakah percentage of cash flow growth untuk kita letakkan dia dalam high growth? It is more than 15%. If you guys remembered, Peter Lynch, dia pernah bahagikan setiap stok tu ada jenis-jenis kategori dia. Ada 6. Sahabat kita Najib Faizal pernah share about 6 type of stocks. Okay, one of it is high grower. High grower which stock yang growth more than 15% per year. Compounded. Manakala kita ada satu stok lagi which is growth about 4 to 5%, sama dengan GDP negara. This is what we call as mature stable ataupun dia panggil sebagai slow growth. Ada satu lagi company, dia growth di antara high grower and also slow grower. Ni yang kita panggil sebagai stalwarts. Stalwarts ni adalah dia grow tengah-tengah. So dia adalah syarikat yang grow antara 5 ke 15. 5 ke 15%. So sitos kat mana? This is a big question yang kita kena kenal. Yang kita kena kenal pasti so that kita tak put into valuation yang mengarut later. Okay. Semua jelas Ada soalan tak setakat ni? Boleh zoom in. Oh kecil. Oh sorry. Jelas tak? Kalau jelas say yo. Macam kecil Right. Yo, okay, Chun. Right. So this is not stage 1 company, this is not stage 2 company. And kalau you guys tengok IPO yang pernah disenaraikan, kebanyakannya adalah di sini. Alright. Kebanyakannya adalah di sini, di stage 2. Okay. Cuma IPO Mr. DIY and also Sitos, dia bukan di sini. Tapi dia di spektrum yang lagi satu ni. So dia dekat mana? 3 ke 4 ke 5 ke? Obviously bukan 6 lah. 6 is game over lah. Buat apa dia nak launch IPO kan? Okay. So we have a dilemma right now. Adakah dia 3? Adakah dia 4? Adakah dia 5? So kalau 5 ni dia dah tak reinvest balik lah. And hutang dia was very very high. And then dia memang dah kenyang bagi dividen, siap ada special dividen lagi lah. Alright. So I just nak go through benda ni roughly sahaja. Okay. Okay. Apa industri dia? Industri dia finance. Sub-industry, this is very important. Sub-industry dia CRA, Credit Rating Agency. Why is this important? Because this sub-industry is highly regulated. Hang kiok sikit hang main-main sikit hang kena kick. Hang kena tindakan undang-undang, hang kena saman penalty. So highly regulated is the key, is the word. Why? Because bila industri tu highly regulated, dia akan automatic create high barrier of entry. Ini boleh kita saksikan bila dalam sepanjang 10 tahun ni, dalam prospektus, Sitos ada bagi tahu, hanya satu sahaja new player. So, isu competition kat dalam industri ni dah boleh letak tepi. So, jangan nak pening kepala pasal isu competition. Kenapa? Sebab, ingat, high growth attract competition. First of all, adakah Sitos high growth? Itu yang akan saya jawab selepas ni. Kalau high growth, you all kena careful dengan competition. Because competition boleh eat the margin, profit margin boleh kurang, and dia akan subsequently terjemahkan sebagai less profit and subsequently low share price. Simple. So, Sitos ada ditubuhkan oleh 2 orang founder. Ada 2 orang founder. Chung Zi Kiong dengan Chung Zi Wan. Initially, diorang start dengan facts based. Okay, Mamat ni, dia start dengan jadi agent untuk kredit collector. Dia kutip-kutip hutang kan. Sekarang macam mungkin ada pendengar kita dalam ni yang pernah kutip hutang kan. Hari-hari call orang kena bambu kan, kena maki, depress lah. So yes, dia pernah jadi macam tu until later dalam 4 ke 5 tahun dia kerja, if I'm not mistaken, dia create this company. And client dia waktu tu is mostly banks. Right? So 2 years after that, dia orang create this system called as Sitos Data System. In this time, dia still serve the banks. 4 years after that, barulah dia start commercial. But diorang ada a good playground sebab masa ni akta apa-apa tak ada hal. But during this time yang sebenarnya diorang collect data banyak gila. Dikatakan sewaktu 10 tahun ataupun 15 tahun pertama Sitos dicipta ataupun ditubuhkan, diorang dah berjaya collect berjuta-juta data. Nama kita, our credit rate, score. Sebab akta
untuk credit rating ni lambat. Tahun 2010 baru dicipta, baru diperkenalkan. Okay, a big turnaround ataupun kita panggil growth driver adalah pada 2014 bila iNotes, satu syarikat, ya, kalau you all go through balik tadi kat sini, iNotes, okay, perasan iNotes, dia beli 70% stake, and this iNotes ada relation dengan satu investor yang dinamakan sebagai Brahmal Vasudevan. Mungkin korang tak pernah dengar, tapi untuk orang yang dah berpengalaman, dia akan dengar nama ni je, dia akan terus rasa nak beli saham tu. Because Brahmal Vasudevan, dia orang panggil sebagai magic hand. Ada banyak saham yang dia dah beli, banyak dah naik. One of it is Mr. DIY, OpenSys, GHLSys. All of company yang disebutkan ni, bila Brahmal ada dalam, usually dia akan bullish. I don't know why. It's like Karim effect lah kot. Kan? Tapi sekarang Servo Dynamic pun dah ke mana? Mana Karim? So 2015 barulah diorang ada access secret data, and this is actually masa diorang tukar daripada traditional punya company which is financial punya conventional industry kepada satu yang kita panggil sebagai subscription base. Okay, this is the time. So apa business model CTOS? Kenapa penting untuk kita tahu business model CTOS? Is because once kita tahu business model CTOS, kita boleh picture, kita boleh bayangkan macam mana duit tu masuk. Penting. Yeah? So siapa customer ataupun klien CTOS? Banks lah, simple. Kebanyakan bank kat Malaysia lah. Business model dia, kita ada dua. Satu business to business, satu lagi business to consumer. So business to consumer, apa yang you kena faham, dia tak perlu fokus dengan volume. So bila dia tak perlu fokus dengan volume, yang dia perlu tekankan adalah loyalty. So ingat, bila you discover business B2B, benda yang next you kena tengok adalah client retention rate. Berapa persen? Because first of all, dia bukan startup. So bila dia bukan startup, dia tak perlu pening untuk cari customer yang baru. Apa yang dia perlu buat? Dia kena jaga loyalty customer. So long term relationship antara klien tu sangat penting. Apa bagusnya buat B2B ni? Bagusnya buat B2B ni, profit margin akan lebih tinggi. You akan ada lebih bargaining punya power. Okay, so business B2B selalunya mengambil masa yang sangat lama untuk establish sebab you perlukan credibility. So CTOS dah lebih 30 tahun, risiko dia untuk glitch tu agak kecil. Ya, ini apa pendapat saya. Ada sedikit portion daripada B2C which is yang kita langgan untuk beli report kredit tu lah, dalam 4%. So setakat laporan terbaru, ada 430 pelanggan key account. Key account ni adalah pelanggan utama dia, which is all the banks and the SMEs. Okay, and then untuk orang-orang macam kita ni ada 1.3 juta pengguna yang berdaftar. So kalau you all nampak secara kasar, 1.3 million pengguna yang berdaftar, berapa ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang ada smartphone? Berapa ramai orang Malaysia yang sebenarnya nak beli rumah? Adakah 30 juta rakyat nak beli rumah? Tidak. Adakah 30 juta orang nak buat loan? Tidak. Say kita just ambil 10% of it, okay, which is 3 million. So 1.3 means CTOS dah tap about half of our Malaysian market. Alright. So total potential upside is about 50%. That is roughly. Alright. And then I told you about a subscription based business model. Ni yang lama, yang mana vendor jual kepada seorang, and then lori pun jual kepada seorang, kedai runcit pun seorang. This is boring punya old business model sebab dia dalam dunia dia. So yang baru is basically satu ekosistem. This is where kita panggil sebagai software as a service, SaaS. Mungkin benda ni term yang baru untuk you all, but you all have to know that inilah yang berlaku sekarang, a rise of intangible asset. The rise of some company yang asset dia tu tak physical, yang mana dia develop customer melalui experience and then melalui channel. So this is business yang barulah kat Malaysia ni, tak banyak sebenarnya tapi dah start untuk grow, and CTOS is leading on this sector. Okay, so macam mana corporate structure untuk CTOS? CTOS ada banyak anak syarikat, but basically ada beberapa anak syarikat yang penting yang you all kena tahu. Number satu adalah CTOS Data System Sdn Bhd, because this is yang pioneer awal, dia punya bread and butter. And then we have another one which is a Basis, okay. And Basis ni penting sebab data-data daripada luar negara
disumbang oleh this company. Basis ni CTOS baru je beli. Kenapa benda ni company ni penting? Sebab nak dapat data luar negara, basis ni bagi. Macam mana CTOS dapat data luar negara? Later I'll tell you. Alright. And then dia acquired 20% kepentingan dalam satu company dekat Thailand, BOL. So kita ada satu pesaing dia lah yang namanya Experian. So Experian pun dia dah ambil sedikit position lah, which is about 26%. So kalau kita tengok CTOS, dia adalah market leader lah untuk this agency, untuk this industry. Alright, so apa yang kita nampak dia nak buat, dia macam nak buat end-to-end credit management lah, macam integrated, which is good. So kalau kita tengok kepada customer segmentation, so far nampak growth lah. Nampak tak ada susut, tak ada orang yang terminate sistem dia. Berapa sebenarnya orang yang hari ni langgan CTOS tapi dia keluar daripada CTOS? Maksudnya dia tak beli dah servis daripada CTOS. 0.2%. 0.2%. So tak banyak. Okay, so kita go through sikit-sikit lah. So kita ada key account which is ada 430. Kesemua customer yang 430 yang penting ni adalah terletak di dalam Malaysia. So you all dah boleh kurang sikit risau tu sebab customer dia semua dalam Malaysia. Cuma kalau Malaysia problem, habis. And kalau COVID makin teruk, habis. Itu dah diberitahu, sedia maklum. Later I will tell you all COVID effect. Alright, so tadi I cakap about B2B, dia kena jaga customer retention rate. So berapa customer retention rate? 100%. That is a very good. So yang lagi baik adalah diorang akan renew diorang punya contract for every 1 to 3 years. So ni akan membuatkan recurring income. So recurring income bermaksud pendapatan yang berulang-ulang. Okay. Commercial selalunya SME, syarikat-syarikat yang kecil dan sederhana, and manufacturing and service. Apa you all kena nampak ni keyword dia, subscription fees. Okay, so subscription fees ni lah yang bawa duit masuk dalam CTOS. And then we have a direct to consumer. Siapa dia? Kita lah, which is about 1.3 million. Apa produk dia? My CTOS Score Report. Sama macam apa yang I bagi tahulah, yang you all boleh je buka. Sekarang ni BNM ada buat offer daripada June last year actually, dia buka sampai this year untuk you all tengok report kredit korang lah. Free. Okay, so siapa pesaing CTOS? Alright, so pesaing CTOS yang terdekat is Experian. Experian, tapi jurang tu sangat besar. 71%, terbalik 17%. Okay, and then buang 7%. So 7% CBM, Experian 17%, CTOS 71%. So kalau you all campur-campur ni, ada lagi baki dalam 10 ke 15% macam tu, itulah yang berebut small player ni. So dia dah sangat comfortable, dia dah sangat selesa duduk di dalam Malaysia. Ada sikit lagi bisnes keuntungan yang dibuat di Filipina, dia baru acquired CB and dia menyumbang sebanyak 5%. Alright. So macam mana kedudukan kewangan? Kedudukan kewangan, of course, kita boleh nampak cantik, subscriber rise 17%. Sebenarnya kalau baca dalam prospectus, dia bagi tahu 18% 3 tahun growth. Itu lagi strong punya data lah. Apa yang nak bagi tahu? Revenue kalau you all tengok 13%. Ni kalau you all ambil 2 tahun. Ni kalau you all ambil 2 tahun, sekiranya kalau kita tengok pada data Excel, okay, I ada kira, revenue sebenarnya growth setahun dalam 8% sahajalah, which is not really much lah. So kalau kita ingat balik dalam type of stock, kita ada high grower, slow grower, yang tengah-tengah tu apa? Stalwart, pandai. So CTOS adalah stalwart. Dia berbeza dengan Mr. DIY. Mr. DIY apa? Mr. DIY high grower. High grower. Stalwart, high grower. So high grower Mr. DIY, CTOS stalwart. So dia tak sama. So bila tak sama, cara kita nak menilai pun lain, and apa yang affect dia pun lain. Okay? Setakat ni clear guys? I'm not going too fast, right? Minum air sekejap . Alright.
Okay, so kalau rajin buatlah SWOT analysis. Saya pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buatlah. Ikutlah pada kerajinan. So sebenarnya kita dah recap lah pun. SWOT dia apa? Strength, high barrier of entry, kan? And then asset light, subscription based, and then customer loyalty. And then apa yang nak tekankan sebenarnya yang ni lah. Dia ada 75% recurring revenue. Maksudnya kalau tahun ni pendapatan dia 100 juta, tahun depan dah confirm 75 juta akan masuk. Isn't that great, guys? Isn't that great? Because you dah secure 75% pendapatan. So you kena fork out lagi 25. Macam kita sewa rumah lah, kita beli rumah. Contoh, kita beli rumah, kita sewakan dekat orang, kita sewakan tu 50% daripada harga installment kita. So lagi separuh je kita nak pening kepala. So itu adalah recurring lah, sewa rumah tu. Itu perumpamaannya. Kelemahan dia, later I'll talk to you. Ni adalah antara kelemahan dia lah. Alright, betul ke lemah? So tadi I tanya you all kan, daripada mana Sitos dapat data kan? Data yang diorang collect tu dah berpuluh-puluh tahun lah. 3 dekad diorang dah collect. I also respect them because they can store, they can keep this 30 years data. HKL kalau simpan data lebih 5 tahun je dah penuh lah file, dah bakar-bakar file lah. 30 years is crazy, guys. So setakat listing punya prospectus, dia dah ada 15 juta customer and approximately 8 million companies. Oh, crazy. Like I can say that Malaysia market ni dia dah tapau lah. So dekat Malaysia ni, data yang diorang dapat tu adalah daripada SSM, BNM. BNM adalah best provider lah untuk si Chris. Okay, so ni cable boy ni. Abang Long support, BNM support, baik. So international data dapat dari mana? Basis. This is what I told you before lah. Okay, so ni just screenshot daripada mana berapa yang dia bayar and everything. So dia dengan BNM ni bukan dah lama sangat lah, baru je dalam 6 tahun. Okay, and then these are all the customers. And kalau you all tengok, customer dia bukan setahun 2 tahun. Dia dah lebih 19 tahun lah, lebih nak dekat 2 dekad lah. So kalau tengok balik, si Sitos ni syarikat dah 31 tahun. Tapi klien dia 19 tahun. Mana pergi lagi baki tu? Sebenarnya, ada cerita yang tak best tau untuk Sitos ni. Korang mungkin tak pernah baca, tapi I want to share with all of you. Siapa yang pernah baca cerita ni? Sitos pernah didakwa atas 85 tuduhan. Breach of Companies Act 1965. This was 2007 punya news. I'm so sorry, I tak langgan The Star. Tapi berita dia banyak lah. You all boleh Google. Ada satu blog. Actually, tahun 2009, pengarah Sitos didenda 12,600. Actually, this is not really a big amount, but it can create a shame to a company. Kenapa? Sebab diorang gagal untuk mengemukakan laporan tahunan 2003, 2004, 2005 kepada SSM, and that time diorang didenda sebanyak RM3,600 lah. Siapa yang kena ni? Chung Ziwen. Siapa Chung Ziwen ni, guys? Siapa Chung Ziwen ni? Saya tengok sikit jawab. Tak apa. Founder. Perfect. So, founder kena tindakan, guys. So, I nak you all sit back. Cuba reflect. Company pernah kena denda. And bukan sikit. Sebenarnya kalau you all Google, Sitos punya isu, actually banyak je. Okay? Okay, tak apa. Kita slow down sikit. Okay, kita go through lagi. Tak apa, kita go deeper lagi. So, tu adalah antara benda yang tak best. Tapi tak diceritakan dekat mana-mana. But, is it really affecting? Okay. So, macam mana Sitos kembangkan bisnes? Bisnes boleh dikembangkan dengan 2 cara. Bisnes boleh dikembangkan dengan 2 cara. Cara yang pertama, hutang. Pandai. We call it as leverage. Cara yang kedua, melalui equity. Okay, syarikat propose right issue. Syarikat propose terbitan saham yang baru.
Itu adalah antara cara untuk syarikat kembangkan bisnes. So untuk CTOS, dia tak pilih untuk launch a new issue. Malah dia pergi kepada satu jalan yang lain, which is hutang. So Mr. DIY, dia grow macam mana? Good, hutang. So ini adalah satu persamaan antara CTOS dengan Mr. DIY. Dua-dua grow by leverage. And macam mana actually dia grow lagi? Dia buat marketing team. So basically dia ada group of marketing, dia ada group of sales. Diorang ni lah yang akan pergi forum, akan pergi webinar, public event, malah radio and TV and terbaru kita ada Awani interview dengan CEO dia. So they have their own team yang promote all these things. Adakah benda ni free guys? No, marketing expenses account for, if I'm not mistaken, 25 juta ke 30 juta. Okay? 20 ke 30 juta. Senang cerita, roughly 30 million. 30 million was spent every year untuk marketing. Okay? 30 year is like, kalau tengok revenue dia 140 million kan. So it's like 15%. Okay, quite significant sebenarnya. And the cost keep increasing. So CTOS dia perlu marketing untuk dia grow. And how dia nak buat marketing, kenapa dia nak buat marketing is because dia nak gain hutang lah, nak dapat modal. Okay. So bila syarikat grow, sepatutnya staff pun grow. Betul? So bila kita tengok 2018, 2019, management kurang seorang. I don't know, mungkin dibuangkan ataupun dinaik pangkat, I don't know. But admin, dia bertambah sebanyak 14 orang. Sales and marketing, tambah sebanyak 11 orang. Kemudian, turun balik pada number yang asal. And then, as at the prospectus date, kurang lagi, 298. So, kalau tengok, apa yang kita boleh katakan, average adalah 456. 456. A beautiful number. Maybe management keep this number for productivity. Okay, so this is a very very good. Sebab WhatsApp, Facebook, Twitter, a lot of companies yang subscription based, diorang memang pentingkan benda ni sebab diorang nak efficiency and ramai-ramai kapal susah nak gerak laju. Okay. Slide hilang. Oh, sorry. Oh, sorry. Nampak Okay. Ini yang tadi lah apa? I cakap macam mana kembangkan kan. Okay, so kita ada data lah. So you all tengok dia keep a healthy number of staff which is in balance. Dalam 4 tahun tak terlampau besar. And sebenarnya kalau you all rajin, you all boleh tengok remuneration fee, gaji setiap bos ni, board of director dia, I can say it's reasonable. Tak terlampau tinggi macam bos Sapura. Minta maaf cakap. Macam bos FGV dan sebagainya. Okay, so question yang korang kena tanya. Boleh pergi jauh ke industri ni? Tadi I cakap ada lagi half, ada lagi 50% upside kalau kita tengok daripada segi penduduk Malaysia. Dia dah cater about 1.3 million. So mungkin dia boleh pergi 3 million. Kita tak adalah estimate sampai seluruh orang Malaysia ni nak beli rumah. Tak adalah kita estimate seluruh orang Malaysia ni nak ambil ASB dan sebagainya. Kalau kita estimate 10% of it, just a rough estimation and safe conservative estimation, so 3 million. So 1.3 to 3 million is like half. That's my understanding lah. So kalau kita tengok global CRA industry, Malaysia ni kita boleh cakap masih peringkat awal and menawarkan peluang yang besar. So kita ada satu term yang kita panggil sebagai Total Addressable Market, TAM. So diorang ada buat kajian lah. Ini analyst lah buat kajian. Diorang cakap industri ni boleh grow about 28% setahun daripada 2001 sampai 2025. So kalau industri ni grow 28% setahun, berapa tadi CTOS grow? Cuba ingat balik. Berapa? Okay, 8 ke 9% compounded annual growth rate untuk 3 tahun. So above industry ke below industry? 9%, 8% kita bandingkan dengan 28% setahun. Below. So bagus ke tak bagus?
Okay, tak boleh nak jawab Okay, tak apa. I'll answer later. So, market size sekarang 224 juta. Dia orang jangka market ni akan grow double kepada 400 juta menjelang 5 tahun. So, kalau kita pakai rule of 72, kita bahagikan dengan 28, understandable lah. It's rational lah to get double in 5 years. But can CITOS double the revenue or profit in 5 years time? That is another question. Alright. So market share in Malaysia 71% is conquered by CITOS. So ni I dah pernah cakap. And apa I nak tunjuk is actually kalau kita compare dengan kesemua pesaing dia yang rapat lah. Kita ada lagi yang tak penting. Tapi if you see, alright, EBITDA margin, the profit, operating profit, lebih tinggi berbanding pesaing yang rapat dia, which is Experian. So dia lebih buat banyak untung berbanding Experian. It's understandable sebab dia ada big market share, dia giant, dia abang long, so dia boleh conquer mana-mana bank. So Experian tak sempat nak tapau, CITOS dah datang dulu. Kadang-kadang CITOS tak datang lagi, tapi bila Experian jumpa dengan klien tu pun rasa fishy. I tak percayalah, macam you ni betul ke? Then dia call CITOS, dia sign kat belakang tabir dengan CITOS. Tapi Experian yang cerita. Alah ni benda ni biasa lah kan. Remiser cerita dengan klien, cerita last kali buka account dengan orang lain. Benda ni biasa kan. So dia selingan lah. So kalau kita tengok balik gambar dia, CITOS memang leading lah. And kalau kita compare credit reporting revenue, Malaysia ni sangat jauh lagi. 6.8 ringgit sahaja. Kalau kita nak banding dengan US, 84 ringgit. Betul ke orang Malaysia sanggup bayar 84 ringgit untuk report? Kan? Nak naik gaji rakyat pun kira. So kena realistic guys. I don't think Malaysia will reach this. I can just think dia akan pergi sampai 10 ringgit je. So be conservative in estimating. So what I can say is this is sangat jauh lah. Rakyat kita punya mindset, our corporate punya mindset, kita tak ready lah sebenarnya untuk pergi this far. Okay. So kalau tengok pada credit reporting industry, Asian is actually tak begitu ke belakang lah. Tapi dalam beberapa tahun ni, tahun 2016 hingga tahun 2020, kita boleh nampak sebenarnya kalau kita compare dengan other market, sebenarnya tak berapa kuat lah. Credit reporting industry dekat Europe lagi kuat lah. So that explain why they have this 100% coverage of population. Kita baru nak mula. And kebanyakannya kita nampak dekat mana guys? Philippines and Vietnam and Indonesia. Indonesia leading in e-commerce. Kita ada Gojek, kita ada a lot of startups there. So it is understandable kenapa CRA melonjak-lonjak dekat sana. And maybe Vietnam leading and could be another Asian tiger. Okay. So macam mana Asian can grow revenue? So benda ni korang tak perlu baca in detail, cuma apa yang diorang ramalkan adalah untuk credit reporting ni diorang average 10% lah datang daripada ASEAN. Okay, so just now I pernah cakap kan ada recurring income. So kita ada dua jenis revenue, satu yang one off, satu lagi yang recurring income. So recurring income is the good one, which is having a pricing power. So that explain kenapa margin dia bagus, and then dia akan cepat tukar kepada cash and you can have a loyal customer. Sebab tu you boleh nampak dia punya customer retention 100%, and it can have this effect which is called as recession proof. So yes, CITOS does not affected much by crisis. So ingat, all revenue is not created equally. So you have to aim to focus on good revenue. It's not that cyclical stock is not good, but cyclical stock you kena pandai untuk mencilok dan masuk ikut keadaan. Alright, so apa challenge dia? CITOS pernah terkait dengan penyalahgunaan Company Act 1965. Mahkamah ada 26 tuduhan. Salah satunya gagal menyatakan laporan tahunan pada 2003 sehingga tahun 2005 kepada SSM. And then banyak ketidakpuas hati datang daripada usahawan sebab susah nak dapatkan permohonan pinjaman. Tiba-tiba nama blacklist. Buka kat CITOS tiba-tiba nama blacklist, tapi tak ada pun
rekod hutang yang baru apa benda semua tu. So benda ni pernah cetuskan kekecauan, and then CEO yang baru Sitos yang baru, dia clear up balik benda ni. So sekarang dah tak ada lah. I'm tak sure ada lagi ke tak, tapi so far masa dia clear dalam interview tu, dia kata dia minta maaf sebab benda ni jadi. So dia dah recover lah. I hope lah benda tu tak jadi lagi. And then semakin banyak SME bertambah, jadi Sitos pun telah pun laburkan dana dia untuk kembangkan platform. So you have to understand that Sitos growth by leverage, by hutang. And then hutang ni dia bukan labur dekat dalam company dia balik. Dia labur dengan acquisition. So dia beza. Kalau you all tengok cara Mr. DIY grow dengan cara Sitos grow, beza tau. Mr. DIY ambil hutang tak? Tapi dia bukannya acquisition, tapi dia reinvest dekat dalam company dia, and that result into a superb growth. Sebab tu dia punya growth tu sampai 50%, 60%, and to some extent pernah satu quarter revenue dia catat lebih 100%. Pandemic kot. So benda ni rare, and sebab tu that explains kenapa berlakunya pergerakan harga yang luar biasa kan. Orang kata kebabung. So untuk case Sitos dia lain sikit. Dia grow tapi bukannya dia reinvest dekat company dia sangat. Ada bahagian yang di-invest tapi tak besar. Sebahagian besarnya diletakkan untuk acquisition. So acquisition is another part of company nak grow dia punya moat, competitive advantage. Okay. So ada banyak cara company nak grow dia punya moat, and acquisition is one of it lah. So kalau kita nampak game dia ni, Sitos ni macam dia nak main checkmate lah. Dia nak pergi kat sini dia makan, dia nak pergi sini dia nak makan, dia nak pergi sini dia nak makan. So dia kena careful satu benda, sebab bila dia acquired, silap hari bulan dia ter-acquired company yang problematic. But I hope company dia dah buat homework lah, because acquisition tak semuanya menjadi. Ya? Banyak dah data tunjuk. Okay, so just now I told about COVID effect. So COVID effect affected ke tak? Kalau kita tengok adalah sikit affected sebab klien dia daripada SME. So SME affected kan, sebab tu kerajaan bagi stimulus perangsang untuk bisnes-bisnes kecil dan sederhana. Tapi apa yang penting sebenarnya you all nak tahu, we have not made any reduction to headcount, salary or benefit. So kalau you all tengok gaji-gaji dia ni apa yang I pernah gali lah. Admin expenses dia semakin naik. So that explain admin expenses ni termasuk gaji, bonus and everything lah. So makin naik lah. Dulu 35 juta, yang terbaru last year 44 juta. So bertambah 9 juta. So you all bahagilah agak-agak kan dengan staff yang number 456 tadi tu. So that is quite a lot increment. Okay. So I will come to evaluation. Setakat ni faham tak guys? Faham, alright. Okay, so kita recap sikit. So Sitos 31 tahun, growth rate 9%. So dia adalah, kalau kita tengok dalam Aswad dan Modern punya cycle tu, kita tengok jap. So dia adalah dekat mana? Dia dekat mature growth. Dia dekat mature growth. Alright, and then dia adalah sedikit dap, but not so super crazy high. Macam mana I nak tahu benda ni? Ni yang nanti I akan tunjuk you all. Okay? Kenapa I kata tak high? Orang lain cakap crazy lah, gila. Tunggu kejap. I'll show you guys. And then one more thing. Apa kita boleh kata tadi? Industry growth 28% setahun. Tapi dia growth 9%. So bagus tak bagus? So below industry tak bagus lah. Kan? Okay. Alright. Kita go to the valuation. Okay, so korang mesti akan pakai PE punya, betul? Korang mesti akan pakai PE. Ni adalah antara gambar daripada The Star. Diorang ada compare lah experience semua ni. So kalau kita tengok pesaing yang gergasi so far adalah Equifax. Equifax tapi PE 36. Equifax besar, and Equifax pernah ada isu actually guys dengan data breach.
Data breach. So hasilnya pada tahun 2017 saham tergolek sebanyak 60% ke 70%. You all boleh Google Equifax. And until sampai 2 tahun setengah atau 3 tahun barulah settle isu tu. And Equifax punya CEO cakap simple lah. Saya minta maaf, benda ni bukan kami yang sengajakan. That doesn't settle the issue. So pelabur tak suka, sampai sekarang harga dia tak berapa cun lah. Kan? So itu antara risiko yang you all kena aware bila you all nak letak duit dalam this sector. So FICO ni memang berkait rapat dengan CITOS. Malah CITOS adapt cara scoring 3 digit tu berdasarkan FICO. So apa lagi yang you all nak kena tahu is rakan serantau lah. So rakan serantau Singapore, Thailand only about 40 times lah. So berapa PE CITOS? Mesti ada yang dah kira. So kalau I calculate, from what I calculate, PE ratio untuk CITOS is actually 61. 61.8 lah to be exact. 61 lah. So 61, kalau nampak tak skrin saya? Okay. 61, kalau kita tengok secara puratanya, dia tak begitu orang kata rendah, tapi hampir-hampir kepada premium. So cara PE, kita akan nampak dia premium. Tapi boleh ke kita pakai PE guys? Jawapannya tak boleh. Kenapa? Sebab PE, dia tak ambil kira hutang. Kenapa kita nak kena ambil kisah pasal hutang? Sebab, saya tunjuk kat you guys. Kenapa kita kena ambil kira pasal hutang? Sebab, kalau you all tengok, daripada tahun 2018, total borrowing dia daripada 11 juta, grow kepada 137 juta. This is a very, very high total borrowing punya increment. And hasilnya, current ratio, maksudnya current ratio ni daripada bisnes operasi tahun hadapan lah. Tahun ni nak ke tahun hadapan, nak sampaikan ke tahun hadapan tu, agak sakit. Itu apa yang boleh dikatakan. Tak betul ke benda tu legit? So I pun try to calculate Altman Z score untuk CITOS. And what did I found is that the average of Altman Z score is 2.29. Sorry, I tersilap decimal. It's 2.29. So kalau kita tengok dekat my slide, kita ada distress zone, kita ada safe zone. And dia dekat grey zone. So CITOS dia berada di grey zone but not so bad. Dia ada di tengah-tengah tapi bukanlah di lower border lah. So if you ask me, the debt is not very high. This is the justification. Okay? So my justification to say that hutang CITOS tidaklah tertinggi ataupun menggusarkan is because of this score model. Okay, this score model bagi tahu dia berada di almost safe zone. Cuma kenapa dia pergi kat sini? Sebab kan kita balik pada macam mana dia grow, dia ambil hutang tu untuk dia acquire. Dia ambil hutang tu untuk dia cari posisi dalam syarikat-syarikat ni yang sebenarnya bukannya dia beli syarikat mainan, bukannya dia beli syarikat jual ubat kuat ke apa, tak. Dia beli syarikat yang support business dia, which is good. If I could say, sebenarnya CEO CITOS is a good capital allocator. Okay? Cuma dia kena careful sebab kalau dia silap, sikit je dia boleh tergelincir masuk distress zone. Alright. So PE tak boleh pakai kerana dia tak ambil kira hutang. And CITOS punya hutang is significant. So kenapa kita nak pakai PE? Bila kita pakai PE, kita dah pun cakap syarikat ni kita beli sebab tak kisah hutang dia. Bahaya. Kalau apa-apa tak jadi, macam mana? So jangan. And then kalau korang tengok gambar ni, untuk startup, jangan pakai PE. Untuk high growth pun,
tengoklah, ada certain industri yang boleh, ada certain industri yang tak boleh. And then kalau syarikat tu mature, stalwart, dia boleh pakai. So kalau Sitos tak banyak hutang, yes, you boleh pakai PE. Tapi kalau Sitos banyak hutang macam sekarang, you tak boleh pakai PE. Okay, understand or not? So, dok pakai cara evaluate macam mana? Okay, jujur saya cakap, untuk Sitos, saya ada buat beberapa cara lah. Tetapi, saya sendiri tak sempat untuk siapkan saya punya DCF and then also subscription based punya model. Subscription based is so hard and I need to revise back my notes. Okay, tapi tak apa. Berdasarkan data-data yang I ada, I akan bagi tahu you all apa yang I dapat. So, PE ratio, kita tolak tepi. Kita ada satu yang kita panggil sebagai earnings yield. Okay, earnings yield is important actually. Apa yang memberitahu earnings yield ni penting? Okay, setiap orang dia bebas nak labur duit dekat mana-mana instrumen. Okay, let's say hari ni kalau you letak duit dekat CFD, berapa return yang you boleh dapat? So kalau kita tengok sekarang ni CFD berapa guys? Cuba teka sikit. ASB dalam 4 lah kan. ASB 4%. So CFD berapa? Fixed deposit. Alright. 2.2, 2 to 3, 2.5 lah. Kita ambil average. Okay. So 2.5 adalah return yang you boleh dapat untuk you letak dalam fixed deposit. Risiko almost minimal. Bukan tak ada, risiko almost minimal. So berapa earnings yang you dapat bila you letak duit dalam Sitos? It is 1.3%, 1.66, 1.5. So bila you average kan, you dapat dalam 1.5%. So berbaloi tak berbaloi, you all nak letak 1.5% compared to your FD, which is 2.5. Which one is higher, which one is lower? Sitos offer you lower earnings yield, which is not a good thing actually. Sebenarnya yang you all kena aim untuk earnings yield adalah lebih daripada 7%. That is a good indicator lah. But sometimes company yang startup, dia boleh offer you earnings yield macam ni, 1.3, 1.4. But look at the story lah, which is dia dah grow. Dia awal lagi dan dia akan grow. Sorry. Dia akan grow. So bila dia akan grow, earnings yield tu akan growing juga. Okay? So, apa lagi yang you all nak tahu? Tadi syarikat ambil hutang, betul? So, syarikat ambil hutang untuk dia acquisition. Boleh tak dia nak maintain business dia from day to day? So, I pun calculate free cash flow. So, bila kita tengok free cash flow, daripada 27 million, dia grow kepada 41 million. So, tak ada masalah sebenarnya. Apa yang I boleh katakan, cash flow from operation dia grow cantik. Manakala FCF dia pun grow cantik. So, yes, leverage dia menjadi. Yang dia ambil hutang tadi tu, boleh contribute balik kepada cash dia. And 41 million ni lah yang dia akan guna untuk dividend dan juga untuk bayar kos operasi maintenance dia setiap tahun. So berapa capex yang digunakan oleh Sitos setiap tahun? So kalau you all tengok 2018 10 million, 2019 4 million, 2020 8 million. So bila you all ambil 3-3 divide by 3, you all dapat 7 million. So 7 million adalah kos yang perlu Sitos keluarkan setiap tahun sekiranya dia tak bayar dividen, tapi dia kena bayar 7 million. Ni lepas I dah tolak everything. I dah tolak kos bayar supplier, I dah tolak everything yang dia kena bayar untuk capex adalah 7 million. So tadi dia ada 41 million. 41 million tolak dengan 7 million. You all ada baki berapa guys? 34 million. So 34 million itulah yang tinggal sama ada syarikat nak carry forward ataupun reinvest ataupun bagi dividen. So dia bagi dividen tak guys? Apa tu? Sitos ni. Bagi, pandai. Betul. Sitos bagi tapi tak janji. Oh my god, ini mesti dah khatam prospektus ni. Kan? Respect lah bro. Betul. Sitos bagi. And kalau kita tengok dividend payout ratio, dividend payout ratio maksudnya syarikat punya cash tu berapa yang dia bahagi. Pada tahun 2018 dia bagi
dia dah bahagi lebih 140% daripada apa yang dia ada. Maksudnya 100% tu dia bahagi ke semua keuntungan dia. Kemudian dia tambah lagi 40 juta untuk bayar dividen. I don't know why. Apa yang berlaku pada tahun 2018, I tak tahu kenapa syarikat sanggup buat macam tu. Sedangkan nak grow lagi. Tapi bila kita tengok 2019 dia bagi 57% and then 63% and then latest pada tahun 2021 is about 61%. So CEO dia bagi tahu dalam prospectus dia orang aim every year untuk bagi 60%. Tapi tu bukan janji. Kalau syarikat tak profit tak adalah. Tapi 60%. So bila you all tengok balik dalam cerita dia, so Citos adalah syarikat yang grow stalwart. Dia stalwart. Lepas tu dia bagi dividen payout 60%. Bukan yield. 60%. Maksudnya kalau hari ni syarikat ada RM100, dia bagi RM60 kepada pelabur dia. Lagi RM40 tu dia akan simpan untuk bisnes akan datang. So itulah yang you all kena nampak sekarang ni. So contoh ada 40 juta. So 60% daripada 40 juta ni dia bagi as dividend, which is more than 20 million. So kalau you all tengok dalam prospectus, it's about 25 million macam tu dia bagi sebagai dividen. So lagi baki dalam 15 ke 16 juta tu lah yang tinggal untuk let's say dia nak buat acquisition ke, dia nak buat apa-apalah. And benda ni you kena faham. So cerita dia sekarang, dia adalah syarikat stalwart, bagi dividen 60%. So you all can expect yang sebenarnya kalau dah ada record history dividen every single year ni, usually company akan bagi lagi lah. Usually lah. Sebab kalau company tak bagi dividen, apa pelabur akan buat? Let's say lah, tiba-tiba tak bagi. Apa akan jadi? Pandai, lari. So, ini adalah satu lagi risiko yang orang tak perasan. Tapi you all kena include. Sekiranya syarikat gagal bagi dividen walaupun 1 tahun. Tak payah cakap setahun lah weh. 1 kuarter pun tak bagi, orang dah cabut. So, ingat. The reason why people stay is because pada tahun 2018 dia pernah bagi dividen banyak. And then consistent balik. So high likely dia akan bagi lagi lah pada tahun 2021, 2022 dan sebagainya. Wah, dia cakap dia tak guarantee kan. Tapi kalau jadi, pening kepala weh nak fikir. Sebab kalau dia tak bayar, shareholder boleh lari. Okay, so tu satu isu. Dia beza dengan DIY. DIY punya dividend payout is not as high as this. Sebab dia masih lagi di peringkat high growth. Ingat. Okay. So goes back to the valuation. Earnings yield tak sampai fixed deposit punya rate, which is not good. So dah 2 dah TAD. So TAD yang ketiga apa? Ni TAD. I tak suka actually company bagi dividen awal-awal sangat. You are still growing. Okay. Nombor 4. Apa lagi? I pun pakailah enterprise value. Enterprise value dia boleh capture kalau syarikat tu banyak guna cash ataupun banyak ambil hutang. So bila kita ambil EV EBITDA, what I do found is that the EV EBITDA of Citos is 50 times. So 50 times is very premium guys. Sangat mahal. Seolah-olah you beli Myvi dengan harga 150,000. Not 150,000 actually. Berapa market value Myvi sekarang? 50k ada. So 50k tu korang darab dengan 3. Betul lah, 150,000. Sanggup ke beli Myvi 150,000? Bila nak break even? So, yes, I understand. Citos is a market leader. Yes, I understand. But the valuation is not so beautiful. It is kind of premium. Not kind of, very premium actually. To some extent, dia tak offer good yield pun. And dividend agak besar yang dikeluarkan oleh syarikat setiap tahun. And knowing yang sebenarnya I did calculate working capital. Untuk working capital ni modal penggerak. Sekiranya working capital syarikat adalah negatif, kalau you tengok sebelum ni positif and then suddenly negative and then another year which is 2020 negatif. Ni besar ni guys. Increment sebanyak 4 kali ganda. So bila working capital negatif, it tells you that this company having a good bargaining power. Kenapa? Sebab dia boleh delay, dia boleh stretch sampai berbulan-bulan untuk dia keep cash supaya dia boleh rolling. Tetapi
sekiranya terlampau lama macam ni, kita takut dia tak convert into kita panggil sebagai cash. Tapi so far apa yang I nampak, bila grow, free cash flow pun grow. Yeah? So this is good. So sebab tu I cakap tadi, CEO dia pandai. Kenapa benda ni penting? Sebab CEO yang sekarang ni, siapa nama dia tak ingat? Dia masuk tahun 2017. So start tahun 2018 tak nampak sangat, tapi start 2019 dia dah start main macam ni. Maksudnya dia boleh stretch company punya cash and dia buat leverage. Cuma kena careful, leverage kalau tak betul buat macam I tunjuk tadi, Almond Z ratio tu kalau tak betul buat boleh tergelincir. Sebab tu kalau you tanya this management untuk CITOS memang A. Management CITOS A, cuma problem dia ni lah, valuation. Okay? So kita ada satu lagi formula, actually yang ni tak berapa famous lah, tapi Benjamin Graham pernah cover dalam buku Intelligent Investor dia. PE ratio sekiranya bawah, kalau kita campur kurang daripada earnings yield campur growth rate, itu yang selamat. So berapa earnings yield dia? Earnings yield adalah 1.5. So 1.5 campur dengan growth rate which is 9. So about 10. Macam tu lah. So PE ratio dia sekarang which is about 61. So tak selamat lah. Tapi kita tak pakai PE ratio. So I just nak share saja dengan you guys. Kita tak pakai PE ratio ni. Tapi berdasarkan segala financial metric yang I share, menunjukkan yang CITOS doesn't serve much sexiness as Mr. DIY. The reason why Mr. DIY kebabom and all those things is because Mr. DIY is in a high growth state, and then dia memang a capital allocator yang sangat excellent, and they know what they do. Compared to CITOS, yes, they are excellent capital allocator. Benda ni bukan senang nak buat, susah sebenarnya. And I just don't like the fact that how company allocate the dividend and everything lah. Sepatutnya fokus untuk grow dululah. Tapi understandable, mungkin sebab level dia tu dah mature, dah 30 tahun, and considering all the institution yang pernah ada dalam ni, which is AIA and all those fund, mereka nakkan stability tu. So maybe that's why CITOS offering that. But if you ask me how many much more upside, kita ada beberapa catalyst. So catalyst yang pertama, the growth of industry itself. Tapi kalau you recall, CITOS growth is below the industry, so not really sexy. Number two, kalau kita consider balik apa catalyst yang ada, beramal. He can dispose anytime. By the time he dispose, korang kena faham, harga mungkin plummet. So careful. Share price boleh jatuh kalau beramal keluar. Share price boleh jatuh kalau dividend payout ratio tak seperti dijangkakan ataupun syarikat tak bagi dividen. But the question is, benda ni buat apa aku share? Sebab last kali korang beli IPO, korang jual on the same day, betul tak? So sekarang korang join my session, is actually korang nak tahu nak beli ke tak, kan? If you ask me, I personally would say biar je lah dia launching dulu. To some extent, bila dia back to the reversion mean, maksudnya dia balik kepada harga yang betul, maka itu lebih selamat. Ini pendapat saya. Saya tak bagi buy call, ini pendapat saya. Sekiranya dia balik kepada mean tu, maka kalau syarikat ni bagus, tak ada masalah. I just don't like to pay a very premium. Usually saya akan bayar premium kalau 20% kalau syarikat tu high growth. Contoh macam Mr. DIY, bila you kira-kira you dapat RM4, kan? So you sanggup telan 20%. You sanggup telan 20%, so maksudnya you boleh ambil sampai RM4.8 pun you still okay untuk beli. So tu contoh untuk Mr. DIY. Manakala untuk CITOS, bila you kira-kira, alamak, ini dah mahal 3 kali ganda. So bila mahal 3 kali ganda, you are actually makan tahun jugalah. So ini secara kasarnya macam mana orang fundamental melihat. But of course you kena buat a proper data, a proper subscription based modeling, and all those things gonna take some time. And yes, ni apa yang saya sempat sajikan kepada you all, and apa yang I dapat is so far macam ni lah, which is tak berapa seksi. So kalau you all beli and then harga naik, untung, I can say
up to you all nak ambil profit ke macam mana. But adakah dia akan jadi seperti Sitos? So far I tak nampak dia ada ciri-ciri multi-bagger lah. So itu adalah pendapat saya untuk malam ni. Alright. So thank you so much guys. This is my contact number. This is my email. And please join my channel. And thank you for supporting me. I buka Q&A. Anyone can ask me. I minum kejap Kalau nak buka mic boleh, nak buka kamera pun boleh. Kita make it more relax-relax. Fair value berapa? Okay, kalau kita nak ambil kata fair value untuk EV EBITDA this market, usually EV EBITDA dia adalah 40. 35 ke 40. So bila kita tengok sekarang ni dia 50. So you all just estimate lah. Nanti kira balik 35 ke 40 tu jatuh pada harga berapa. If you ask me, it is about 90 cents lah. 90 cents to 95 cents. Itu harga yang okay. Sekarang ni agak mahal lah, RM1.10 tu. Ikutlah kalau you all memang geng-geng kayangan, beli je lah. Kan? Beli handbag mahal tak ada hal. Oh, host tak allow unmute. Sorry guys, sorry jap. Kat mana Participant ni Oh, okay. Allow participant to unmute. Okay. Alright. Silakan. Can use the mic lah. Okay. So sebab tadi saya masuk lambat kan. Sekiranya Sitos ni dia berdasarkan pada satu produk je kan. Yang diorang punya ni, iaitu Sitos sendiri kan. Tak. Sitos ada banyak produk. Oh, okay. Dia ada banyak produk and then terbaru diorang buat is KYC lah. KYC tu yang diorang nak buat macam subscription. So that adalah annual income masuk. Cantik. Oh, okay. So far I like the business. I suka how they manage the capital. But I don't really like the pricing lah. Salam doktor, nak tanya growth Sitos tadi doktor cakap 8% kan compare 20% dalam industri. Nak tanya 20% growth tu based on Malaysia industry ataupun global. 20% tu adalah global. So I compare global dulu baru I compare Malaysia. Malaysia kalau kita tengok balik pada gambar tadi adalah sekitar 12 lah. Sekejap. Mana tadi? I share screen jap. Ni. So bila kita tengok Malaysia Asian Credit Reporting tu 12.9%. So diorang jangka growth dalam 13%. But still Sitos grow below the industry average. Below 10 pun tak sampai 10. Alamak, tunjuk cara kira kan. Simple je guys. Price bahagi earning. So earning per share. Okay. Price RM10 kan. So earning per share. Korang ambil berapa profit dia. Korang bahagi dengan number of share. Number of share dia dalam 2.2 billion. Yang ni dah kira termasuk selepas launching IPO lah. So bila you all bahagi, you all akan dapat EPS dia seperti yang tertera kat sini lah. 0.01 cents lah. Not really strong EPS I can say lah. Sebenarnya kalau syarikat besar macam ni EPS kena lebih
5 sen sepatutnya. Adakah MyEG bersaing terdekat Sitos? Tidak. MyEG dia B2G. At the first place pun dia memang tak bergaduh pun sebab dia B2G. Lepas tu dia bukannya credit rating. MyEG dia lebih kepada passport, immigration and all those things lah. So pesaing terdekat Sitos is Expedia. So kalau you all nak baca cerita Expedia, you all boleh Google lah Experian punya cerita, and then you all boleh baca about Equifax, kan? Equifax pernah ada data breach lah. Itu yang paling penting yang you all kena aware. Yang penting sebenarnya kita nak jaga downside. Upside tu I tak kisah. Yang penting kita nak jaga downside. The purpose we are doing all the analysis, kita conteng chart and everything, kita nak tahu berapa risk reward ratio. Betul tak? So kalau korang tengok stokastik lebih daripada 100, lepas tu RSI mencanak sampai 102, lepas tu Bollinger Band buka diverge macam tu, korang pun tak nak masuk setup macam tu, betul? So basic sama dengan fundamental. The reason why I don't want to approach that kind of approach is because overvalued. Itu hujah saya. So anyone nak tanya soalan lagi? Come on guys. Soalan free, I tak charge. Doc, can you comment on those 23 institutional investor yang participate in this IPO? Antaranya EPF, PNB, AIA, JP Morgan. All of these are very familiar names and very, very powerful. Adakah diorang masuk different price daripada retail? This one I tak sure, tapi the reason diorang masuk, apa yang I nampak adalah number one, Sitos dia offer different story berbanding syarikat-syarikat yang ada dekat Malaysia. Like I tunjuk dengan you all kan, macam mana bila CEO ni masuk, macam mana dia allocate capital. Itu yang menarik sebenarnya. Waktu pandemik ni dia tak buang staff and dia ambil hutang tapi dia boleh manage duit dia. Itu nampak seksi. And then apa yang pelabur-pelabur luar ni nak sebenarnya juga adalah stability. Dia offer dividend payout ratio about 57 to 60% every single year. And to me, benda ni sebenarnya kalau menjadi growth story dia tu, fund-fund ni untung on capital gain side. Tapi kalau tak menjadi, dia akan dapat dividen. So it's a win-win situation untuk diorang. So kalau tanya I understand lah kenapa diorang masuk. And of course, diorang bukan nak jual on the single day. All of these company, diorang hold maybe 2 to 3 years. So beza. Kita punya approach daripada retail, and dalam retail tu sendiri berbeza lah. Nak jadi investor ke nak jadi trader. If you are trading, you have to wait. You kena buka time frame 15 minit tu, you all tengok macam mana kan lepas listing tu kan. Then korang set kat stop loss level tu. Manakala untuk investing pula, you all tengok all this kind of data lah yang bila I share, patut tak you all hold. Sebab kalau syarikat tu bagus IPO-nya, dia memang syarikat yang bagus, harga pun cantik, jangan risau. Usually dia akan naik lagi. Kita ada syarikat macam Optimax, kita ada UWC, we have Penta, we have a lot of good fundamental company. Mr. DIY, sekiranya syarikat tu fundamental dah bagus, there's no such thing as you buy terlambat. Okay? Yang penting you faham your justification, kenapa you tak beli. Yang sekiranya Sitos naik, I tak regret. Sebab at least I punya capital selamat. Itu yang penting. Cuma apa yang nak bagi tahu, what if benda ni is just a one day game. It's just a one day game. Let's say harga naik, pergi RM3, RM4, lepas tu pergi balik pada RM1 dan pada 90 sen, and apa jadi waktu tu? So it's a game of anticipation. Alright, it's a game of anticipation, and up to you all. Up to you all. Benda yang mahal tak semestinya tak bagus, benda yang murah tak semestinya tak bagus. Cuma if you ask me, kenapa harga boleh naik? Simple. Sebab you tengok pada tahun 2021, data yang I tunjuk awal tadi, dia memberitahu bahawa tak ada pun subscription rate yang rendah. Dan kita tengok balik, jom. Tak ada pun subscription rate yang rendah. Pada tahun 2021,
paling rendah adalah teladan setia. Ini yang paling hamba lah. 17 ni pun sebenarnya kebabum. Sebab pada tahun 2020, banyak yang sekitar 15 je. Optimax je lain sikit. So, teladan setia ni tak berapa mendapat sambutan lah. Tapi yang lain semua, so far kebabum. So, kalau kita ambil ni, kita puratakan, I can say about 40 times. So, kalau 40 times, dia boleh naik tak banyak lah, dalam 10%. But we don't know, anything can happen. Cuma kita nak protect our risk lah. Any question guys? Doktor apply tak IPO ni? Tak, saya tak apply. Kenapa saya tak apply? These are the reason lah. So basically macam mana-mana IPO pun doktor akan buat research yang sama macam ni ke ataupun macam mana? Lain. Different company, different. Sebab tu saya cakap tadi, kita kena faham dulu cerita dia. Business model dia sikit. Lepas tu you all faham capital structure dia sikit. Dia ni grow sebab hutang ke ataupun grow berdasarkan macam mana. Sekiranya syarikat memang cara dia grow adalah hutang, tak ada masalah dia nak ambil IPO tu sebab apa? Untuk bayar hutang. Dia tak perlu risau sebab dia grow itself daripada hutang. Kenapa sebelum ni dia grow berdasarkan hutang, you kata okay, tiba-tiba dia ambil IPO, dia nak bayar hutang dia supaya dia boleh ambil lagi banyak hutang, supaya dia boleh lagi grow, you all kata problem. Sebenarnya sebab all this while dia perform macam tu. You faham tak? Sebelum ni CR Cristiano Ronaldo, you letak dia dekat position yang sama untuk dia score, tak ada masalah. Tiba-tiba bila dia cakap, coach, I nak main daripada awal, full game. I nak main daripada first half, tapi I nak duduk dekat tempat yang sama. Boleh tak? Tiba-tiba you cakap tak boleh. Apa logik you? So, my logic is, tengok balik pada company tu, kenapa dia ambil hutang. Sekiranya dia ambil hutang untuk dia grow further. In case Sitos and Mr. DIY, kita faham. Cuma cara dia guna hutang tu berbeza. Tadi I cakap, Mr. DIY dia ambil hutang, dia reinvest dekat business dia. Tapi Sitos, dia ambil hutang, dia acquired company. Mana lagi okay? Kalau you nak cakap pasal capital, mana yang lagi keluarkan modal yang besar, of course bila you buat sendiri, dia lagi mahal. Bila you acquired, itu lagi mudah. Itu lagi cepat menghasilkan duit. Sebab tu you all nampak tadi I tunjuk free cash flow grow laju daripada 27 juta kepada 40 juta dalam masa setahun. That is a very fast turnover of free cash flow guys. Free cash flow ni memang duit masuk khas, cantik dalam poket, real money. This is the real money. Yang korang nampak revenue 129 juta, lepas tu yang korang nampak profit after tax 40 juta, tu bukan real money. The free cash flow yang real money, which is the 41.3 million, lepas tu tolak dengan dividen 25 million, tinggal 15 million. 15 million itulah yang memang tinggal untuk up to the company nak buat apa. So kalau katalah dia jumpa satu potensi punya bisnes yang berharga 9 juta, dia boleh beli. Of course dia boleh beli. So benda ni penting sebab you all kena faham, acquisition ni tak banyak yang menjadi. Banyak syarikat acquire, last kali tak jadi. Banyaklah example kan. Tapi ada yang menjadi, you boleh tengok Sintech dengan Daibochi. Sintech dengan Daibochi acquisition jadi kebabum dia punya earning. So ada acquisition tak jadi. So I don't know, like recently kita nampak merger kan, pergabungan kan antara DG dengan Axiata kan. So jadi tak jadi, I don't know. So banyak cerita yang tak jadi sebenarnya acquisition ni kalau you all tanya. Sekiranya bagi dua bisnes dekat I, satu bisnes acquired, satu bisnes dia reinvest, I lagi suka nak ambil bisnes yang reinvest. The reason being is because you ada control. That's all. I suka benda yang I boleh control. I tak suka benda yang I tak ada control sebab benda tu tak boleh nak control and they affect my performance. Oh my God, it was so painful. Because external factors, forex, COVID, all of this can impact your performance of share price. And selagi mana kita boleh control, kita kena fokus apa yang kita boleh control. And masalah Sitos adalah bila dia acquire banyak sangat, how dia nak control? By having a large stake. So you kena ingat, company yang dia acquire ni belum lagi dia ada big stake. Dia baru ada 20%, dia baru ada 30%. So lagi 70% syarikat tu punya saham sendiri. So syarikat tu bebas nak buat ikut kepala dia. So faham tak? Ke detail sangat but my point is I hope delivered lah.
Okay. Dia disclose ke company apa dia acquire? Yes, dia disclose. And kalau you all tengok, dia acquired 20C. I dah share tadi dalam slide. Experian, dia acquired about 26% stake. And then dia ada acquired lagi 20% business online, public company limited dekat Thailand. And then dia ada acquired lagi satu company dekat Filipina, which is about, I share. Which is about 51% interest. Dan ini terah pun menghasilkan 5% revenue. Kan saya cakap tadi, bila syarikat tu acquired, dia akan terus contribute dalam pendapatan tahunan. Kalau dia lebih daripada 50%, automatik dia akan dapat duit tu. So dia tak perlu nak fork out pening kepala nak buat bisnes baru. Dia just cari je. Ini adalah apa yang Timecom juga buat. Gameplay yang sama. GDAC pun buat macam ni. So acquisition adalah salah satu cara untuk lebarkan moat. Bagus. Tetapi kalau salah buat, tak dapat full control, habis. So kalau you all tanya, okay ke tak untuk long term? Sitos okay je, I tengok long term. So far lah. Cuma harga sekarang is not really good lah. It's like you beli dekat harga, macam saya cakap, you beli MyV sekarang 50,000 lah. So sebenarnya Sitos ni okay. Cuma sekarang ni valuation dia premium. Dan dia punya dividend payout ratio agak tinggi. So nak maintain dividend tu one of risk untuk Sitos. Betul. Pandai. So jadi jika institusi menjual pegangan mereka, siapakah yang membila? Membila tu apa? Okay. Any more question guys? Kita ada 4 minit lagi. Saya buka question. Last. Ke 2-3 soalan ke? Ini 4 minit. Saya buka lagi lah. Jarang kan kita borak-borak FA. Assalamualaikum dok. Okay, ya. Saya nak tanya, tapi soalan ni dia macam dia agak lari topik sikit lah daripada topik utama kita malam ni. Tapi sebab saya tengok doktor punya persembahan mostly memang banyak menunjukkan fundamental, jadi saya macam lebih berminat lah. Saya mula-mula terlibat dalam pasaran saham ni memang boleh kata nampak macam seorang gambler lah. Kira macam berdasarkan kalau tengok pun memang tengok harga semata-mata ataupun tengok technical semata-mata, tapi macam tak cuba nak ambil tahu pun company tu buat apa, lagi-lagi kalau pasal valuation ni. Jadi dok ada macam nasihat tak macam mana kalau saya nak mula approach saham ni melalui fundamental supaya saya lebih pandang saham ni lebih kepada bisnes lebih daripada tengok harga semata-mata. So now your technique apa? Saya macam banyak kepada technical analysis lah, tapi sebab bila saya dah macam agak 2-3 tahun pengalaman, jadi saya rasa macam bila saya trade saham ni more to business daripada technical analysis, dia macam lebih menyebabkan saya boleh bertahan lebih lama lah dalam pasaran berbanding kalau saya tengok technical analysis semata-mata. Ada ke saham yang you dah beli pakai pure FA? Setakat ni saya cuma ada satu je lah, saham Aeon. Itu je lah yang macam saya beli berdasarkan FA, dan saya memang target pegang dalam agak lama lah, mungkin dalam setahun lebih macam tu. Okay, alright. Okay, so what I do understand is that you suka FA. Ya betul dok. Okay, alright. First of all, regardless FA or TA, you mesti kan ada satu prinsipal yang you pegang. You nak pegang FA, pegang betul-betul. You nak pegang TA, pegang betul-betul. Yang jadi masalah, tak ada apa-apa nak pegang. So bila market bantai, so bila kena ombak, you bogel. Tu I translate bahasa literally lah daripada apa yang Warren Buffett pernah cakap. Warren Buffett pernah cakap, dia kata bila air ni kering, masa tu you nampak siapa yang bogel. Simple maksud dia adalah siapa yang tak ada prinsip tu, you all akan nampak ada tukang ganting. So last year kita nampak banyak retailer masuk and kelas saham banyak gila. Of course, we understand why orang terdesak.
I understand. But I got to tell you something, stock market is not a fast money maker punya industry. Dia adalah money eater. Sorry nak cakap. Ramai orang, especially newbie, lepas saja setahun, tak nak sentuh dah. Taubat lillahi ta'ala, aku dah sadaqallahul azim. Jumpa lagi, tak tahu bila lah. So apa yang I boleh kata, tak kisah you nak pakai FA, you nak pakai TA, you belajar dua-dua. Once you dapat rentak, you practice yang tu. Sebab you kena ingat, martial art ada banyak. I bagi you example, analogi, martial art ada banyak. Kita ada silat, kita ada taekwondo, kita ada silambam, a lot of things. Silambam martial art ke? Tak tahu lah. So apa yang I can say, you cari satu yang fit your style. Yang bila you baca, you tak jemu. I tell you what, I study FA, I tak sedar masa jalan. And my wife are so jealous about it. But I gotta tell you something, I minat. So bila I minat, I bukan buat sebab duit. Dapat duit tu bonus. So bila you buat satu benda tu, you baca, you try tengok, you minat kat mana. Kadang-kadang kita bukannya masuk market banyak pun. And a lot of professional trader, they are not in the market most of the time pun. I pernah share, Dan Zenger in the market only about 6 months. Mark Minervini in the market only about 7 months. So 5 bulan dia rehat. Yang you all ni masuk market tiap-tiap bulan ni, tiap-tiap hari ni, apa cerita? So I tak cakap benda tu salah. Tapi apa yang I nak bagi tahu, you all should spend most of your time reading, analysing, backtesting and muhasabah. Kat mana yang sebenarnya style you all, kat mana sebenarnya korang punya forte. And then korang start cari guru-guru yang forte dalam bidang tu. Apa yang I boleh katakan, if let's say korang memang minat elite wave, cari guru elite wave. Korang memang minat intraday, cari guru intraday. Korang memang minat swing, cari guru swing. So in that sense, korang tak buang duit pergi join kelas-kelas yang merapu. I tak cakap kelas merapu tu yang mana, tapi you boleh nilai sendiri. You tanya review, you tanya orang-orang yang terdekat, apa add value yang dia boleh offer and adakah dia berbaloi dengan duit you. Duit sekarang susah nak cari. So ingat, apa you punya minat tu. So if you ask me, I start dengan TA. If you ask me, a lot of fundamental investor, dia start dengan TA. Because TA is easy. Konsep dia simple. You all just ingat macam ni, and then macam ni. Biasalah bila kita nak start, kita nak langkah mula, kita just nak tahu macam mana. Betul tak? Lepas tu baru kita tanya why. Bila tanya why tu baru pecah kepala sikit. Kenapa RSI ni tak boleh lebih 100? Rupanya dia ada reason dia. Kenapa Fibonacci ni mesti 0.618 golden ratio? Baru dulu baca pasal apa all those pusaran-pusaran, a lot of things lah. Siapa yang belajar TA dia tahu about those things. But what I can say is that you takkan dig deeper benda yang you tak minat. So put aside money, letak tepi dulu. Ingat benda ni long term. You belajar bukannya untuk profit esok. And you kalau nak start profit esok, you start lah modal yang you sanggup burn. I start my trading with RM75. That time I start saham dengan modal RM75 and my first class is only cost me about RM50. And my most expensive class yang I spend is like RM180 lah. So ikut, ada orang kelas paling mahal dia beribu ringgit. Tapi kelemahan saya kena spend masa yang terlampau banyak untuk I allocate untuk faham satu konsep. So kalau you all tak nak buat macam yang I buat, you all pergi je lah kelas-kelas cikgu-cikgu ni, dia orang boleh shorten orang punya learning period. Tu I buat apa yang I boleh jamin lah. Apa yang I tak boleh nak jamin adalah profitability, because it always comes to you. It always comes to you, macam mana you susun portfolio you, macam mana you manage you punya money management, macam mana you manage emotion you and all those things. I tak cakap TA problem, because I still until today learn TA, and siapa yang join kelas I dia tahulah I buat crash course macam mana on TA. Pecah kepala dia orang sebab I share support and resistance saja. I share 2 hours. I drill dia orang. I grill betul-betul I nak tengok dia orang faham ke tak faham support resistance. Benda support and resistance pun kita kadang-kadang tak tahu mana supply area, mana demand area. Sebab tu kita just superficial understanding. So I'm so sorry, but I'm not dictating of any field. You boleh ambil FA, you boleh ambil TA. You nak belajar dulu tak ada masalah, but you have to specialize. You have to specialize. I'm so sorry, but if you are good on FA, you rasa you baca FA lagi faham,
teruskan FA. Okay? Ada satu quote Bruce Lee dia cakap dia tak takut orang yang praktis 10 tendangan, tapi dia takut orang yang praktis satu jenis tendangan 10 kali. So apa maksud tu? So support resistant tapi ada 10 contoh setup support resistant lebih baik berbanding orang yang belajar pasal 10 indikator tapi satu je contoh. Alright, banyak pula soalan ke? Ulang balik. Baru bangun tidur. Okay guys, come on. Last question. Wrap up. I hope I answering you. Terima kasih, Dok. Jangan give up. Teruskan. And then walaupun you beli on FA, sebenarnya bila you beli on FA, lagi you kena review kerap tau. Especially kalau ada small cap. Kalau you review large cap tu 3 kali setahun, you kena review small cap ni double 6 kali setahun. So maksudnya every 2 months you kena review. So now for me, contoh I beli Pestec, so sekarang Pestec tengah tergolek kan. So I have to review my position, I have to review kenapa dia tergolek and all those things and should I hold or not. So ingat, FA ni is not as simple as cut loss. Korang tak cut loss sebab harga jatuh. Last question. Sama-sama. Minta maaf guys, drag sampai pukul 11 pula. Last, satu soalan. Alah, Mi. Hang pun dok juga. Esok kerja ni. Satu soalan last. Anyone nak tanya apa-apa? Can even be out of context. Can even be apa-apa. We open. Cuma jangan confession dekat sini. Share 3 setup favorite dog. Okay, setup favorite I number 1, I like small cap. Number 2, I like high ROIC. Return of invested capital tinggi. Macam Mr. DIY contoh. And number 3, I like business yang wonderful tapi lousy industry. Contoh lousy industry macam industri logistik teruk kan. Tapi ada satu company yang bagus dalam logistik. So I like that kind of company yang dia thrive di saat sahabat-sahabat lain tengah struggle. So I suka company yang macam tu sebab orang tak perasan. Macam company macam contoh aviation kan. Aviation tengah sakit. So ada satu company yang elok dekat dalam aviation ni, elok je performance dia. So I like this kind of company. Wonderful company in a lousy industry. This is what Peter Lynch said. So nak jawab yang mana ni? Okay, KLCI tengah descending triangle, apa jadi bila break support? Pecah lah. Tapi dia tak akan pecah banyak lah. Mesti akan support punya. Sebab kalau market buruk, dia akan cermin kepimpinan negara tu. Sekiranya market terlampau teruk, malu lah. Tu je. So jangan risau. Mesti akan rebound balik. Cuma dia akan main ranging lah. Boleh dok recommend nak follow siapa yang bagus di Twitter. Terlampau ramai kalau saya nak sebut. Banyak sebenarnya tokoh-tokoh Twitter yang bagus. Ada Azambuddin, kita ada Jad, kita ada Amir, kita ada Najib Faizal, kita ada Alif Sulaiman. We have a lot of people who is very very good at stocks. Pandangan dok tentang saham-saham teknologi. There is a issue dengan saham teknologi ni sebenarnya. Kalau you all tengok apa yang berlaku recently dalam market, top gainer kalau you all tengok selalu tiap-tiap hari balik-balik saham yang sama naik, which is Kobe. Lepas tu a bit lah on JHM, and then all the tech one yang nama kat belakang ada tech tu. So adakah tech rebound? If you ask me, no. Sebab apa yang berlaku sekarang dalam market adalah market bergerak tapi bukan dalam sektor rotation. You all tengok dalam top gainer tu bercakap-camuk, berterabur. Kejap ada logistik, kejap ada tech, kejap ada services. So dia bukan bergerak cantik macam sebelum-sebelum ni, which is kalau steel tu steel, kalau tech tu tech, kalau rubber tu rubber.
Healthcare tu healthcare. So kita market yang cantik macam tu. So sekarang ni apa yang berlaku adalah foreign fund dia banyak keluar. So bila foreign fund banyak keluar, yang supported our market is only a retailer. So bila retailer ni you all boleh faham lah. I tak sama minat dengan you all. Mungkin Fuad minat saham ni, dan Iqbal minat saham ni. So a lot of people the different minat. So itulah yang membuatkan dispersion, and to some extent sebenarnya this is a good time untuk you cari good fundamental stock, sebab saham-saham yang bagus kebanyakannya bukan hot stock. Kebanyakannya dia underdog, dia diam-diam. Tahu-tahu dia naik. I bagi contoh kan, MFCB Mega First Corp Berhad, orang tak perasan pun. And then you try tengok kita punya share price. I rasa you all pun tak perasan. And dia even not featured pun dalam best performance of 2021 lah. So I don't know why, tapi sebenarnya banyak je good fundamental stock yang not yet get coverage ataupun minat lah. Probably because of our politik. I cannot say anything lah on that. So if pandangan saya tentang saham teknologi, buat masa sekarang ni not the right time yet lah. But I might be wrong. Okay, I might be wrong. So quarter 4 we'll expect we will get maybe 50 to 60% vaccinated. Tourism will be a favorite stock. What's your thought? If you ask me, if kita nak tengok tourism, the first thing I nak tengok adalah our airport lah. So kalau our airport dah okay, tourism okay. Sebab pelancong akan masuk melalui airport. Kan? Selagi airport problem lah. So sekarang kalau you follow cerita MAHB, nak beli aero train pun masalah duit. So diorang terpaksa ambil dengan MRCB, which is train yang murah lah. So isu duit lah. So I don't think tourism will be catalyst yet lah. Mungkin chart I don't know lah. Chart kena tengok lah. Nasdaq all time high, tapi sektor teknologi Malaysia di sebaliknya. Bukan teknologi je bang. General market kita pun tak berapa sangat. Tapi adalah beberapa stok yang siapa yang intraday dia tahulah kan. Ni kita kena tanya sahabat kita Amir lah. Dia tahulah yang mana yang BTST buy today sell today kan. I hope that summarize our sharing today, and I hope my sharing help at least tak banyak sikit orang malam ni. And saya minta maaf segala salah silap saya dalam berkongsi. Saya juga masih belajar, and I hope you are happy and satisfied dengan my sharing. Banyak lagi yang sebenarnya kita boleh cerita berkenaan dengan FA, and FA is so wide, unexplored, and tak ramai Melayu. Alright, so thank you so much. Alright, I tutup sharing I dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much guys. Share the video later. I will share the video. Okay, thank you.